Al-Fatihah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lancarkanlah lidah ini supaya mereka-mereka yang ada di dalam ini 42 orang, 43 orang sangat faham dan boleh juga coaching orang lain selepas ini. Amin. Okey. Kak Azhar nak mula. Semua sihat Harap-harap semua sihat Okey, Kak Azhar nak mulakan dengan satu penceritaan kehidupan yang mana sebelum Kak Azhar buka slide lah. Okey, sebenarnya tajuk kita hari ni semua orang tahu. Tajuk kita hari ni adalah 9333. Tak apa, siapa yang tak boleh buka tu tak apalah. Tapi siapa yang available buka lah barulah Kak Azhar nampak dia menguap macam mana kan. Okay, jangan tidur. Kau tidur, Kak Azhar suruh bangun. Ketuk ke tampi. Okay. Okay, satu penceritaan. Allahu Akbar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kan Kak Azhar dah cakap dah. Oh my goodness. Gelap. Masya Allah, Wahab, jangan break out please. Cabaran. Okay. Okay, penting kau nampak. Kau nampak Kak Azhar Boleh nampak Macam kau kalau macam Kak Azhar hilang je serta-merta kau panggil tau. Sebab Kak Azhar pakai dua line, satu DG dengan satu Maxis. So kita tengoklah mana yang boleh bertahan. Sebab Maxis ni kalau dia breakout, dia okay Alhamdulillah. Kalau DG pula, kalau breakout dia memang akan breakout sama. Ni telefon Kak Azhar dah tak gerak dah. Okay. Satu penceritaan berkenaan dengan kehidupan kita. Kita lahir-lahir je kan. Ni Kak Azhar nak kasih korang berfikir lah. Supaya kita sama-sama berfikir kan. Mana yang baik kan. Okay. Bila kita lahir je, mak kita pun didik kita. Mak kita didik kita daripada kita lahir. Lepas tu pergi sekolah tadika. Siapa kat sini yang sekolah tadika daripada umur 4 tahun? Kak rasa dulu-dulu tak ada lagi sekolah 4 tahun kan. Tapi sekarang ni kan 6 tahun kan zaman Kak Azhar dulu. Tapi zaman sekarang anak Kak Azhar tu umur 4 tahun tak pandai cakap lagi. Ya Allah, cakap atomen pun tak pandai lagi. Kan dah dihantar pergi sekolah. Kalau hantar mak asuhan tu biasa, tapi ni pergi sekolah tau. So daripada umur 4 tahun sekolah, lepas tu naik sekolah rendah daripada 7 tahun sekolah rendah, 7 tahun sampai 12 tahun. Kira ni. Siapa yang ada kalkulator jutawan ni? Kak Azhar nak tanya ni lepas ni. Okey, lepas tu daripada umur 12 tahun ambil sekolah menengah pula. Ambil sekolah menengah sampai umur berapa? Ambil sekolah menengah. Daripada umur 13 tahun sampai kalau tingkatan 6. Siapa yang masuk tingkatan 6? Zaman rasa tak ada sekolah. Betul tadi Kak. Anti 19 tahun. Okey, siapa yang dia sekolah menengah tu dia sampai tingkatan 6? Siapa yang dia sampai tingkatan 5 lepas tu dia dapat masuk U? Cuba tengok Kak Azhar nak tengok siapa yang dia terus dapat masuk U. Masya-Allah. Kak Azhar U juga Kak Azhar ni. You and I love you. Habis. Kahwin terus. Siapa yang masuk U? Zurin masuk U. Okey. Zurin sampai umur berapa Zurin masuk U? U 21. Okey. Maknanya kalau dah sampai U, lepas tu dia buat apa? Sijil ambil sijil. Kak Azhar tak faham sangat sebab Kak Azhar sampai tingkatan 5 je. Itu pun tak lepas. Okey. Apa tadi? Masuk U, lepas tu ambil sijil, lepas tu ambil degree. Sijil diploma dulu, lepas tu degree, betul tak? Lepas tu master. Lepas master PhD.
Okey, berapa tahun tu perjalanan sekolah tu, berapa tahun? Cuba kira balik. Siapa yang nak cakap boleh cakap. Berapa tahun? Bagi tahu Kak Azhar. Kak Azhar dah kira-kira dah. Tak payah, Kak Azhar dah guna kalkulator Mia je. Kak Azhar tanya dengan Mia. Mia, kau sekolah sampai master kau kan? Berapa tahun kau sekolah? Kan dia kata, akak ni apa salah tanya macam tu? Alah dia kata kan. Dia cakap, yelah kan nak tahu juga berapa lama. Dia kata sampai umur dia 26 tahun. Rupanya dia kahwin umur dia 27 tahun. Ya Allah, kesian adik aku. Aku 25 dah kahwin dah. Siapa yang sama dengan Kak Azhar? 25 dah kahwin. Mat diploma umur 22 tahun. Betul. Saya masuk U 18 tahun. Sampai tingkatan 5 je. Alamak, kita samalah. Tak apa, kita jangan rasa rendah diri sebab adik-beradik kita lebih memerlukan mungkin ketika itu. Jadi tak apalah kan. Okey, Kak Dina 22 dah kahwin. Mak kau Kak Dina. Okey lagi lah. Tak gatal sangat nampaknya. Dia kan umur 19 tahun tu dia macam gatal sikit. Kita tanya aunty umur berapa kahwin nanti? Okay. So dalam perjalanan tu lepas je habis je master, siapa yang buat PhD, tahniah lah siapa yang buat PhD, bagus lah kan. Sebenarnya Kak Zan nak cakap sepanjang umur kau tu sampailah 24 tahun, 25 tahun, 26 tahun kau belajar kan. Lepas tu habis kau belajar, kau terus kena kerja. Itu zaman mak kita lah kan, zaman mak kita. Mesti belajar pandai-pandai. Sebab nanti kau keluar kena pakai kot, kena pakai kasut tumit merah, kata laki aku. Kau dulu pakai tak kasut tumit merah? Asal pula? Kau kalau tak belajar pandai memang kau tak rasa kasut tumit merah. Cakap kan, dia cakap macam tu kan. Tapi tak ada benda lah, benda kecil je. Okay, nak cakap kat situ, sepanjang kita belajar, kita berusaha sampailah kita umur 26 tahun. Okey, lepas tu kita kerja, berapa gaji yang kita punya majikan bagi? Siapa yang lebih daripada Kak Azhar? Biasanya kerja setahun, lepas tu sama belajar sampai orang bagusnya si Pulila ni, patutlah dia orang penyabar. Dah habis SPM boleh sambung balik ke sekolah, ya Allah. Okey. Siapa yang gaji lebih pada Kak Azhar? Fakiah 1,800. Fakiah apa? Diploma, sijil. Kak Azhar SPM, gaji Kak Azhar diberi masa Kak Azhar kerja di hospital 3,800. Siapa yang lebih pada Kak Azhar sekarang? Kak Azhar nak tanya. Cepat. Account assistant baru masuk 1,400. Okey, Hidayah. So berapa Hidayah punya gaji sampai 2021 ni? Kak Sal 1,800. Kak Sal ni Kak Zah kenal account tau. Budak account 1,800. Masya Allah. Okey. Siapa yang dapat 3,800? Lebih pada Kak Zah sikit. Siapa? Kak Zah nak tengok. Itu pun masa Kak Zah nak dapat 3,800 tu bermula daripada bawah. Bawah sangat. Kak Zah. Lepas tu Kak Zah kerja, kau tahu Kak Zah daripada umur berapa? 17 tahun Kak Zah kerja. Hari tu kan kita dah buat tajuk recruitment for core kan. Dah tahu kan pengiraan Kak Zah waktu Kak Zah kerja berapa tahun, berapa banyak Kak Zah dapat duit kan. Jadinya nampak tak 2,400 kata nanti, 4,500. Siapa ni? Dahsyat Zurin. Sekarang baru dapat 4,500. Sekarang Zurin ni. Okay, siapa lagi? Dah berhenti kerja Kak Zah? Sebelum bersalin. Last 2,800. Banyak Kak Zah lah. Korang ni apa ni? Lagi. Belajar tunang. Tak ada kerja lain. Tengah belajar tunang kau di si Pulila ni. Kau cepat no. Okey. Kak Zah nak cakap, si Pulila minta record si Pulila. Terima kasih. Ada view. Okey, Kak Zah nak cakap dekat sini kan, berapa tahun umur sampai 26 tahun baru kita dapat gaji yang macam korang tulis ni kan. Tapi korang nak tak Kak Zah cakap ni, korang masuk satu bisnes kan, kau masuk dalam satu bisnes ni, dia bagi kau dalam 1 tahun kau boleh buat sampai 200,000, 100,000. Kau nak tak? Dalam masa 1 tahun. Kan dalam masa 1 tahun. Kak Zah nak tanya ni, dalam masa 1 tahun ni korang buat forever. Siapa yang dah dapat 4 angka? 2 bulan.
Siapa? Ha. Oh tak dapat nak record. Okey tak apa. Dua balik Wahab. Terima kasih tak apa sifu. Siapa? Hanti belum saya 2 bulan 4 angka Hanti. Okey. Nak. Betul. Semua orang nak. Kalau Kak Zan cakap ni memang semua orang nak. Benda ni lah selalu kalau Kak Zan jumpa orang, Kak Zan akan cakap benda ni. Lagi-lagi kalau Kak Zan jumpa orang-orang yang bijak pandai kan. Daripada Kak Zah kan. Okey tak apalah Kak Zah merendah diri. Kak Zah tanya dengan dia. Cuba kau kira. Aku nak bagi kau satu formula. Kak Zah cakap. Satu bisnes nak bagi kau betul-betul faham dengan apa yang aku cakap ni. Kau fikirkan balik. Dalam masa nampak 5 bulan dah dapat 4 angka. Masya Allah. 5 bulan kau dah dapat 4 angka dah. Sedangkan waktu kau belajar dulu daripada umur kau 4 tahun sampai dah umur kau 26 tahun sampai kahwin terlewat sikit. Okey? Baru kau dapat 1008, 2006. Betul tak? Paling tinggi tadi Kak Zah tengok berapa? 2400. Kan? Tinggi Kak Zah sikit rupanya. Memang hidup ni sentiasa bertuah kan? Jadi kat sini Kak Zah nak bagi kau orang satu formula yang korang kena faham betul-betul. Kenapa Forever boleh bagi korang duit yang banyak, bonus yang banyak dalam masa yang terdekat. Sebab dulu pun zaman kita belajar kan, ada formula-formula dia yang memang cikgu dah bagi, kau kena hafal, kau kena hadam. Sifir sendiri pun formula kan, ada formula kan. Siapa yang tak hafal sifir sampai sekarang? Siapa yang tak hafal sifir sampai sekarang? Kalau dulu anak Kak Azhar tak hafal sifir, sifir 1 kali rotan. Tak dapat ni. Sifir 6 kali rotan. Pam. Jahat zalim sungguh masa tu. Okey. Sekarang ni formula satu je. Satu je dalam Forever. Apa dia formula dalam Forever? Siapa nak cakap? Cepat. Siapa nak cakap cepat? Satu je formula dalam Forever. Aduh, Atika, please. Jangan cerita sisi Atika. Pening kepala orang baru. Formula dalam Forever satu je. Kau ikut je cakap upline kau. Upline kau cakap terjun lombong. Kau terjunlah lombong. Minum air lombong. Kau minumlah air lombong. Confirm. Jutawan lah korang. Itulah formula dia. Ingat satu je formula dia. Okay. Jadi apa-apa pun mesti dulu kan upline. Apa-apa pun kita kena belajar daripada upline. Jadi dan yang keduanya kita masuk kepada sistem. Okey, kita ni hidup semuanya ada sistem. Sama juga contoh yang Kak Zah buat contoh tadi. Kita belajar mengikut sistem daripada peringkat umur berapa tadi? 4 tahun, lepas tu masuk umur yang ke 12 tahun, masuk umur ke 22 tahun kan? Jadi samalah juga. Sebab itu kalau ada orang yang masuk dia kata dia nak cepat jadi jutawan, beritahu dengan dia mesti kena melalui proses-proses dia. Jadi proses yang pertama adalah mengenal formula 9333. Mengenal sistem. Okey? Mengenal sistem. Okey, lagi sekali Kak Zah nak cakap siapa dekat sini orang yang baru? Orang yang baru. Siapa orang baru? Betul Jamilah Ria, dengar cakap lain. Dengar je. Okey, siapa orang baru? Tak nak, Zurin dah lama, dah boleh buat 4 angka dah. Zurin berapa bulan dah boleh buat 4 angka? 2 bulan 4 angka? Masya Allah, malunya aku. Okey, lain? Siapa yang baru? Yang baru, Kak Zah nak yang baru je, yang baru. Ada tak orang baru kat sini? Kalau orang lama, Kak Zah senang cakap. Bak, ni korang faham dah, bye-bye. Pukul 3 kita dah habis, lagi dahsyat. Okey, siapa orang baru cakap? Saya orang baru. Cici Anita, okay good. Fikri, alah Fikri, kau dah faham dah. Okey, orang lain. Noni Taib berapa bulan? Kak Zah nak yang baru semalam sign up. Ada tak hantar waktu Kak Zah mengajar ni? Saya barulah Kak Zah. Tak payah. Kak Zah tak nak yang sebulan okey. Yang 2 bulan Nur Azilawati Mamat. Okey, Tania. Okey, lagi siapa? Siapa lagi? Mengaku je, mengaku. Bila korang mengaku, kalau sifu tanya ataupun leader tanya kan, kalau leader tanya,
Siapa orang baru, baik kau mengaku. Kau orang mengaku dalam Forever ni, kau orang dapat untung tau. Dapat untung. Okey, saya belum sebelah. Okey, Cici. Okey, siapa lagi? Orang lain. Dah setahun. Tanya. Dia orang yang berjaya ni orang yang kekal. Orang yang jatuh, bila dia bangun, dia terus bangun. Bukannya orang yang jatuh, dia jatuh ke lantai terus tau. Orang yang jatuh, dia terus bangun tu orang yang akan kekal. Kekal akan dapat apa yang dia nak. Kak Dina baru 2 bulan. Okey, tanya Kak Dina. Alhamdulillah. Okey. Ayu, Hidayu 2 bulan. Masya Allah. Okey. Alhamdulillah. Akak 6 bulan. Right. Syukur Alhamdulillah. Okey, bagus. Sekarang ni untuk orang baru, contohnya tadi siapa? Ayu, Nurani, kan? Kak Nurani, Kak Dina. Siapa lagi? Noni, tak payah, dah setahun tak nak sebut. Cici Anita. Kecil hati tak nak sebut. Okey? Semua mengaku baru Okey? Tahniah Kak Azhar ucapkan selamat datang ke alam Forever Living. Okey, tadi Kak Azhar dah beritahu formula yang pertama sekali, dengar je cakap orang lain. Nak berjaya dengar je dan banyak tanya dengan orang lain Sehari korang mesti banyak tanya dengan orang lain. Itulah formula dia. Kalau kau tak tanya, maknanya kau tak buat pun. Kau saja je masuk. Lebih baik jangan buat. Dia kalau tak nak tanya. Bila bertanya bermakna kau bergerak dan kau akan macam mana? Fighter dia memang akan rajin bertanya. Bila dia rasa diri dia fighter, dia akan rajin bertanya. Okey? So yang kedua adalah fahamkan sistem. Bila kita masuk dalam satu company itu, dia ada sistem dia yang tersendiri dan kita kena follow. Sistem Forever senang sangat. Kosongkan gelas, okey, dan fahamkan dia punya sistem 9333. Okey, Kak Azhar nak tunjuk dah ni. Kak Azhar nak share dah Kak Azhar punya slide. Kak Azhar punya slide sangat simple hari ni. Okey, siapa yang pernah jumpa slide ni? Siapa yang pernah tengok slide ni? Siapa yang rajin bongkar-bongkar YouTube Datuk Desmond, dia akan jumpa. Okey. So, kenapa perlu sistem? Siapa nak tolong jawab kenapa perlu sistem? Siapa yang on camera tadi boleh angkat tangan. Kalau nak jawab boleh ni. Boleh apa? Kak Azhar nak ada two-way communication. Jadi korang akan lebih faham tentang sistem. Sebab sistem kita ni merangkumi ada berapa ni tahu. Sebab dia ada 9, dia ada 3 nak kena faham. Lepas tu kita bermula dengan pelan benih. Lepas tu kita kena ada 3S kan. Kita ada rules, kita ada 3S, 3HTC, 5 principle, 5 CC, 5 step, 5 line, 5 leader, 5 challenge. Kita ada pelan tuah, pelan hutan. Memang nak kena faham betul-betul. Jadi kalau yang belum faham, cepat-cepat terus je boleh tanya juga. Okey, mana yang Kak Azhar boleh jawab, Kak Azhar akan terus jawab lah. Kalau masa tak mengizinkan, kita boleh sambung waktu Q&A ke apa nanti kan. Okey. Untuk orang baru, mesti tahu yang korang ni sebenarnya duduk dalam sistem 9333. Okey, ini Datuk Desmond. Siapa yang ada buku ni? 1 juta bukan wang. Siapa ada? Siapa ada sekarang? Okey, sekarang buka muka surat. Ada dah apa tak suara Kak Azhar Zurin? Tak ada kan? Okey, buka muka surat 70. Muka surat 70. Okey, siapa yang ada buku ni? Buka muka surat 70. Kak Azhar nak bagi faham betul-betul ni. Kenapa perlunya sistem. Siapa ada? Noni ada? Noni ke Kak Noni ni? Suka hati aku je nak panggil. Okay, tapi Kak Azhar lah Kak Azhar Okay. Siapa tak ada, harap menyesal sebab tak beli. Okay, siapa yang ada, buka. Okay, buka tengok muka surat 70. Sangat penting buku ni sebab Kak Azhar bercerita hari ini berdasarkan buku ni je.
Buku Forever, buku 1 juta bukan wang ni, Datuk Desmond dia dah bagi begitu padat sekali supaya korang faham kenapa kena follow sistem BO 9333. Okey, dia dapat sistem ni daripada mana, dia cakap kat sini. Dia dapat daripada orang kaya di dunia. Orang kaya di dunia tau. Nama dia J. Paul Getty. Dalam buku ni dia tak ada tulis. Dia berjumpa dengan sistem ni daripada, dia belajar daripada orang kaya yang nama dia J. Paul Getty. J. Paul Getty ni dia cakap apa? Kak Zan ni orang putih tak apa-apa sangat tapi boleh lah kalau nak sebut. Dia kata, I rather have 1% of the effort of 100 men than 100% of my own. Dia cakap apa tu? Banyak rujukan Kak Zan ni. Kena buka satu-satu. Okey. Dia cakap satu lebih untung. Dia bukan ni, I lebih suka untung 1%. Dia kata saya lebih suka untung 1% daripada 100 orang, lebih baik daripada untung 100% daripada usaha saya sendiri. Faham ke faham ni? Faham Okey, cuba Zurin fahamkan balik semula. On ni video. On video. On mute tu, unmute. Okey, apa yang Zurin faham? Kalau Zurin faham, maknanya orang lain akan faham. Boleh? Tak boleh. Tulis pun tak apalah. Faham. Siapa yang faham tu? Fakia, okey. Fakia faham. Kak Zal tak boleh ni. Kak Zal tak boleh nak mute ke unmute kan lah. Siapa yang faham? Okey, Hidayah dia kata dia faham. Okey, tulis apa yang korang faham dekat situ. Okey. Kau yang memudahkan kita untuk buat kerja lebih dan sistematik. Okey. Apa lagi? Bila kita ada sistem, mudahlah untuk kita berbisnes networking ni. Okey, boleh? Saya lebih sanggup untung 1% hasil usaha dari 100 orang daripada untung 100% daripada usaha seorang-seorang. Pandai. Itulah orang kaya, okey, orang yang terkaya di dunia tau. Itu Datuk Desmond, dia ambil petikan ni daripada orang kaya. Dia belajar daripada orang kaya ni namanya J. Paul Getty. Okey. So Kak Zan nak next. Masih dengar suara double lagi tak? Okey, lepas tu ya Allah Tuanku. Okey, Gaza punya ni nampak slide, nampak tak? Gelap dah ni. Ya Allah Tuanku, hai. Mencabar betul hari ni. Okey, Bill Gates cakap, if you born poor, it's not your mistake. But if you die poor, it's your mistake. Dia cakap apa? Dia kata kita ni, kalau kita lahir ni, kita jadi orang miskin, itu bukan kesalahan kita. Tapi kalau kita mati pun, miskin juga, tak tahulah nak cakap macam mana. Betul tak? Tak tahulah nak cakap macam mana. Janganlah nak salahkan mak bapak kamu. Okey, kalau dah jumpa Business Forever ni, buatlah betul-betul. Okey? Alright. Sistem jutawan 933 ni dia kata MLM adalah bisnes yang berakar. Maka perlu bina atau gali secara mendalam. Bonus dibayar secara loyalty. Boleh hidup dengan kewangan bebas yang tanpa batasan. Rezeki adalah bergantung kepada berapa banyak network yang anda miliki, bukannya berapa lama masa yang anda guna. Boleh faham?
Dia kata apa? Rezeki adalah bergantung kepada berapa banyak network yang anda miliki. Ini semua ayat-ayat yang memang dah mudah sangat dah Datuk Desmond bagi dekat kita. Bukannya berapa lama masa yang anda gunakan. Dia kata bergantung berapa network yang kamu pilih. Mesti ada sistem yang bawa kamu dan bagi rezeki setiap bulan. Kan? Bukan kena keluar duit, buat loan lah, apalah, sistem forever dia bukan macam tu. Okay? Right. Lepas tu apa lagi? Okay. 9 sistem 933 tu apa? Okay, sekarang ni Kak Zan nak siapa yang ada kertas A4? Okay, siapa ada kertas A4 kat tangan? Okay. Siapa yang ada kertas A4 dekat tangan? Bagus Zurin. Okay, ni Zurin je ke kat sini? Aku rasa aku ni bercakap dengan Zurin je. Balik Zurin. Sudah Zurin, tak nak lah. Okay, Noni mana kertas? Okay, kertas A4. Okay, siapa yang berdepan dengan Kak Zan ni ambil kertas A4, Kak Zan nak tengok. Okay, buat nombor 9 besar-besar. Buat nombor 9 besar-besar. Tulis dekat situ. Siapa yang tak buka ni, tak buka video, Kak Zan harap dia buat jugalah. Jadi bagi nampak betul-betul 9333 tu apa. Okay, Malia. Malia, mana kertas Malia? Ambil kertas. Buku nota pun okey. Okey. Buat nombor 9. Okey, dekat situ, dekat 9 tu buat 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Buat macam tu sebab Kak Azan nak. Okey, buat nombor 9. Buat nombor 9 besar-besar. Contoh macam ni, 9. Okay, kan dah buat nombor 9 ni kan? Okay, dah buat nombor 9. Okay, sebelah dia, kat sini buat pacak-pacak macam ni. Buat pacak-pacak macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, jadi lepas ni tampalkan dekat dinding. Lepas ni buat cantik-cantik, tampalkan dekat dinding. Okay, dah tahu dah. Aku mesti kena follow 933 ni. Jadi bila besok aku terjatuh ke bom ke lantai. Okey, kau akan bangun balik, kau tengok, wah nombor 9 besarnya, dah tidak balik dah. Kak Azhar cakap, aku kena balik semula ke nombor 9. Okey, apa dia nombor 9? Nombor 1. Tulis kat situ dulu sebelum Kak Azhar terangkan. Sebab apa? Ayat-ayat yang Kak Azhar nak beritahu ni, okey, siapa yang ada buku ni, sila buka muka surat 71. Okey, siapa yang ada buku 1 juta bukan wang ni, ambil muka surat 71, tuliskan dekat nombor 9 tadi. Nombor 1, yakin dan setia. Nombor 2, disiplin dan kesabaran. Okey. Buat biasa-biasa je dulu, nanti dah habis je kita coaching. Coaching ke meeting aku tak tahu dah. Okey. Nanti tampalkan dekat dinding. Semangat tak boleh kalah. Nombor 3. Siapa yang tak ada ni Kak Zah beritahu. Tulis cepat. Nombor 1, yakin dan setia. Nombor 2, disiplin dan kesabaran. Tulis. Nombor 3, semangat tak boleh kalah. Nombor 4, sistem yang mudah dan senang diduplikasi. Ramai dah ada dah buku, alhamdulillah. Okey. Lepas tu nombor 5, insentif. First, pin atau pangkat. Second, insentif first, pin atau pangkat second. Okey, lepas tu yang ke-6, membangunkan atau bina orang baru. Yang inilah yang duk sibuk kita punya sipu-sipu cakap apa? Share 5 orang ke 10 orang weh, kata dia. Okey, yang ke-7, pembangunan pemimpin. Ini pelan pokok tuah lah. Ini leader create leader lah namanya. Pembangunan pemimpin. Yang ke-8, ke arah matlamat yang lebih tinggi. Ada yang tidur ke? Jangan tidur. Pantang datuk nenek moyangku. Kenapa Kak Azhar tak boleh ni? Nak bagi Kak Su host lah. Kak Su tolong. Nanti kejap lah Kak Su. Okay.
Okay, right. Lepas tu yang ke-8 ke arah matlamat yang lebih tinggi. Yang ke-9 rekod untuk dipecahkan. Rekod untuk dipecahkan. Okay, siapa dah buat? Tunjuk dengan Kak Zah, Kak Zah nak tengok. Dah ada buku pun kena keluarkan. Ui, Zurin ni memang, Zurin kau memang CBM lah. Semua orang CBM, Sadina CBM, Kak Dina CBM, Malias Manggut CBM. Okey, buat cantik-cantik macam tu, lepas ni tampalkan dekat dinding, korang akan tahu. Bagus Nikna, jangan tidur. Okey. So dekat dalam ni buku ni juga dia dah terangkan, tapi dia sangat simple lah. Datuk Desmond dia terangkan nilai 1 harus yakin dan setia. Yakin pada siapa? Yakin pada siapa? Okey, sekejap Kak Zah buka balik slide. Okey. Kita sebelum kita nak terus terangkan yang itu dulu, orang kena tahu apa 9 tu? Apa asyik kita punya leader ni asyik sebut 933, follow 933. Okey, 9 itu forever. 9 itu forever. Kalau dalam orang Melayunya selama-lamanya lah. Selama-lamanya, forever. Korang ni kau cakap orang putih pandai, so tanya bahasa Melayu punya tak tahu. Forever tu selama-lamanya. Cakap pula kan. Okey, lepas tu 333 tu living. Dia Cina ni dia percaya kan. Dia percaya dengan angka-angka macam ni. Sebab tu dia punya kereta pun 933. Siapa yang nak ada kereta yang nak flag 9333 ni? Siapa yang nak? Kau masuk je lah. Okay. Living, hidup. Kalau Cina dia cakap apa? Kalau forever ni kan, kalau Cina dia cakap ciu. Selama-lamanya. Kalau hidup ni pula dia cakap Sam. Gitulah agak Kak Zah rasa bunyi dia. Sam dia kata. Living, hidup. Jadi hidup untuk selama-lamanya. Tapi kita ni orang Islam, kita percaya Allah tu Maha Kuasa kan. Kalau Allah tu kata kun fayakun, tak sempat kita kan. Jadi kita beramal banyak lah Okey, lepas tu 9333 ni dia merangkumi apa? 9 nilai YDS, SIR, NNL, AR. Ini dia punya kod tau. Ini dia punya kod. Okey, lepas tu misi dia ada H1, W2, F3. 3 visi dia best, love, share. 3 plan dia benih, hutan, pokok tua. Jadi Kak Zah hari ni, Kak Zah cuma nak share tentang 9333 je, 9 nilai. 3 tu Kak Zah tak nak, Kak Zah nak cerita pasal 9 je. Sebab minggu depan dengan si Fumiza, kita dah ajar apa dia 3 misi pula. Macam tu. Okey? Boleh? Siapa lagi yang belum faham? Siapa lagi? Oh, rupanya 933 ni hidup selama-lamanya. Siapa yang baru tahu? Okey, boleh next Okay, next. Kita nak faham nilai yang pertama dulu. Yakin dan setia tadi. Tengok balik nombor 9 korang tu. Yakin dan setia. Kalau ada ruang, buat pakai pen merah. Okey, catat je dekat bawah tu. Mesti yakin dan setia kepada apa? Kepada syarikat, kepada produk dan pada plan. Dan dia percaya kepada 2C, bukan 2 sisi, 2C. Okey? 2C iaitu crazy dan courage untuk berubah. Maksud dia kat sini plan yang orang lain tak buat. Orang lain tak berani buat tapi koranglah yang buat. Plan gila-gila. Gila-gila 3 bulan nak dapatkan manager ni. Nak tak kira. Nak pergi Cancun juga. Nak ikut juga si Fumiza. Nak sama-sama Al-Ujab Group. Tu buat kerja gila tu maknanya. Plan, crazy dan courage. Betul Kak Zah sebut? Untuk berubah. Macam tu. Okey, lepas tu tadi baru Kak Zah cakap kan. Hormat dan sayang upline. Sayang bukan saying. Sayang upline. Tu sebab tengok. Bila kita yakin kepada syarikat kan, lepas tu kita setia, ada tak kita nak jadi macam katak ni? Lompat daripada perniagaan lain ke perniagaan lain. Tak percaya ni, tak percayalah aku dengan Forever ni. Bulan depan masuk lagi company baru pula. Bulan lagi 1, jumpa lagi company lain. Wah, cepat ni, boleh cepat dapat duit ni.
Kan? Rupanya kena scammer. Lepas tu lompat lagi yang lain. Jadi kita elak diri kita jadi kata kalau kita jumpa orang-orang yang macam gini, kita bisikkanlah kat telinga dia. Sesungguhnya cakap dengan dia, kata itu banyak buang masa. Okey? Jangan jadi si kata lompat. Nyanyikan sikit di telinga dia. Lompat si kata lompat. Gitu. Okey, lepas tu mesti hormat dan sayang upline. Nampak tak? Sampai aku gunakan upline aku. Untuk apa? Untuk sama-sama buat GEP. Nampak Kak Zah sayang sangat dengan upline Kak Zah. Sifulillah. Dia sangat membantu Kak Zah. Itu nanti kejap lagi Kak Zah cerita kan. Macam mana dia boleh klik Kak Zah. Jadi mesti sayang, mesti hormat dekat upline. Okey, tu cerita pasal yakin dan setia. Adakah korang sudah setia dan yakin? Kak Zah nak tanya orang baru. Cici contohnya, siapa lagi tadi? Mana? Nak tengok juga. Ya, Kak Dina, ya, dah setia dah. Okey. Apa yang naknya tu? Dah tak tanya dah tu. Adakah Kak Zah tanya, adakah korang ni setia dan yakin dengan Forever Living sekarang ni? Setia dan yakin. Yes. Ben Amari, kau sangat lama dengan Forever. Alhamdulillah. Okay. Syazian, yes. Mesti setia dan yakin. Jangan jadi katak. Lepas ni nama-nama yang Kak Zah sebut ni, Kak Zah nampak ada buat kat tempat lain, Kak Zah nak panggil dia katak. Hai si katak. Masuklah kau semula ke dalam Forever Living. Pandang dan lihatlah Forever Living ini. Okay? Alright. So next. Bagus. Yakin. Bagus Fikri. Kita orang Wahab Fikri. Mesti tunjukkan yang kita boleh Fikri. Nak naik sama-sama kapal terbang ni. Alright. Next. Kak Zah nak pergi dekat yang kedua. Nilai yang kedua, disiplin dan kesabaran. Oh, yakin sudah. Setia sudah. Tak disiplin pula. Kalau siapa yang belum cukup lagi nilai yang disiplin ni, dah lah tak disiplin, tak sabar pula tu. Okey, cuba tengok ni. Ini adalah orang kaya juga. Orang kaya juga. Nama dia John D. Dia kata apa tau? Komitmen dan bermula hari sistem setiap minggu pertahanan yang kukuh memberi kuasa kepada serangan yang lebih berkesan. Dia kata. Dia ni orang kaya tau. Orang kaya. Dia kalau pergi office kan, dia berjalan kaki dan berlari tau. Berlari anak pergi. Steve Jobs. Sekejap lagi Kak Zah kenalkan siapa Steve Jobs. Okay? Steve Jobs ni orang yang pengeluar Apple punya ni produk. Siapa yang tengah pakai dia punya Apple produk? Okay. So setiap hari bayangkan sambil dia berlari, sambil dia berjalan tu, banyak sangat idea-idea yang dikeluarkan. Kan? Dalam masa setengah jam berapa banyak idea dia keluarkan. Dan kerja dia memang dia sangat disiplin orang dia. Lepas tu dia rajin daily data. Dia rajin check daily data. Check CC. Siapa yang rajin check CC? Kak Zah nak tengok. Siapa yang rajin check CC hari-hari tengok website, buat table tracking? Siapa? Siapakah orangnya di sini? Kak Zah nak tengok siapa? Tengok disiplin dan kesabaran tak keluar lagi. Ya ke Anissa? Ya ke? Mana bukti? Syafina Jamaluddin. Okey. Bila cakap saya tu maknanya dah berjanji ya Fiza Jumat. Dah berjanji pada diri sendiri maknanya tak tipu punya ni. Menampak tu mengaku Tila Toiran. Bagus. Mengaku. Okey, check CC hari-hari. Tu kalau nak jadi orang kaya macam siapa John D ni, okey mesti rajin check daily data. Maksudnya check CC. Okay. Sebelum tidur tengok CC, betul. CC kita update pukul berapa selalu? Petang kan? Tengok petang, pagi ke petang macam tu. Kalau Kak Zah memang setiap masa lah. Lagi nak CBM ni kan. Doakan Kak Zah. Lepas tu dia adakan lunch meeting. Dia adakan lunch meeting hari-hari dengan ada lunch meeting. Siapa kat sini grup dia
CBM dia ataupun leader dia, tak kira lah kan, leader dia tu supervisor ke, leader dia tu manager ke, rajin buat meeting. Masuk je. Walaupun kau tahu dah leader tu akan cakap benda yang sama, masuk je. Sebab apa? Itu sebagai reminder kepada kita sebenarnya. Kalau Kak Zah rajin buat 15 minit. Okey, jom masuk 15 minit. Keluarkanlah apa benda rasa tak puas hati tu, apa ke. Itu kita panggil lunch meeting ataupun macam Kak Zah breakfast meeting. Buat macam tu. Okey, waktu itulah apa yang berlaku satu hari semalam mungkin tak sembelit, tak boleh nak keluar. Jadi bila leader kita cakap, okey jom 10 minit bersama saya, keluarkan. Ataupun cari leader, cari sifu, cari upline. Tolong 10 minit je nak dengan kau ni, tolong aku. Okey? Alright, so konsisten buat 5 sisi, itu kesabaran. Kan, dah ada disiplin tadi, okey? Belajar untuk bersabar macam mana nak bina PNM. Boleh? Okey, siapa lagi yang tak faham pasal PNM? Orang baru memang dia tak faham pasal PNM. Ni nanti leader beritahu PNM tu apa. Okey. Alright, so kita pergi pula yang ni. Nilai yang ketiga. Nilai yang ketiga dia kata sisi boleh kalah. Semangat tak boleh kalah. Siapa join Art of War hari tu? Ni ada cerita dia juga. Okey, yang ini Kak Zah nak korang dalam banyak-banyak buku kan, dalam banyak-banyak buku korang bacalah buku strategi. Buku strategi tajuk dia Art of War. Siapa yang faham bahasa Melayu, cik bahasa siapa yang faham bahasa orang putih, cari bahasa orang putih banyaklah keluar kan. Kalau bahasa Cina lebih bagus lah. Okey, ini nak cerita, ini 2 orang raja tau ni. Ni 2 orang raja. Raja yang dia tak pakai topi ni, okey, raja ni kalau dia berlawan dengan raja yang pakai topi ni, dia asyik menang. Dia asyik menang. Yang dia ni pula asyik kalah je sebelah kanan kan. Dia asyik kalah je. Tapi bila dia kalah, dia bangkit balik, dia cakap pasti datang berjumpa kau balik dan aku akan pastikan kau mati di tangan aku, dia cakap. Nampak tak dia punya semangat? Nampak tak dia punya semangat tu? Semangat tak boleh kalah. Kali yang ke-11 dia datang balik jumpa raja ni, okey? Dia pun berperang. Art of War kan? Dia berperang. Dia perang, akhirnya raja yang pertama ni, raja yang tak pakai topi ni mati. So dia sekarang menjadi raja yang paling unggul sekali. Tu nak bagi tahu, okey? Sisi boleh kalah. Kau dapat 2 sisi, 3 sisi, 4 sisi. Tak apa. Usaha lagi. Tapi usaha tu mengikut apa tadi strategi-strategi. Jangan tak apa Kak Zah kata tak dapat sisi pun tak apa. Sisi boleh kalah, semangat tak boleh kalah. Sudah. Bukan macam tu ya, Kak Zah tak ngajar ajaran sesat pula. Ni Kak Zah ajar nilai-nilai yang murni dalam 9 ni tadi. Okey, banyak-banyak baca buku Art of War tentang strategi, macam mana semangat tu boleh menentukan kejayaan kita. Sebab forever ni bukan bisnes nak cepat kaya, bisnes marathon. Kita tanam pokok apa? Kita tanam pokok apa? Korang jawab ke tak jawab? Kau cakap seorang-seorang. Kita tanam pokok apa? Aisyah. Pokok kurma Ini dah macam Coach Izalim pula kau ni. Pokok tua. Kita tanam pokok tua. Kita tanam musangking kan. Kita tanam pokok yang memang kita akan dapat makan tu, hasilnya akan datang tu. Macam tu. Okey? Nak hasil yang best, yang baik, yang sedap, yang manis. Alright. Good. Lepas tu kita nak pergi lagi nilai yang ke-4. Jangan jadikan bisnes ini complicated. Tetapi juga jangan mencari shortcut. Ni tajuk dia apa? Simple. Dia kata company forever ni semua orang tahu. Dekat mana kita jumpa nilai 4 ni? Dekat mana kita jumpa nilai 4 ni? Cepat jawab. Nanti dia Abu Dhabi bulan ni. Dekat mana? Yes, dekat GEP. Dekat GEP dia cakap apa? Kita punya plan kan? Simple, duplicable, profitable, fun dia kata.
Okay, dekat GEP, plan lambat mas. Okay, bagus. Bagus ni, siapa yang menjawab memang bagus ni. Maknanya dia dah hafal, dia dah hadam betul-betul GEP dah. Okay, memang tangkap eagle je ni. Dia kata apa kat sini? Jangan jadikan bisnes ini complicated lah. Ni tertinggal kat sini mana. Tetapi juga jangan mencari shortcut. Simple. Okay, duplicable. Bina foundation dengan betul. Daripada kita ni belajar. Sekarang ni korang belajar ke? Korang menaja sekarang ni dengan Kak Zah. Korang belajar. Sekarang ni korang sedang belajar. Okay? Menaja waktu bila? Bila waktu menaja? Habis kelas menaja lah. Jangan time aku bercakap, time tu kau pergi menaja. Layan PM kejap lah Kak Zah. Jangan ada meeting dalam meeting. Tahu? Okay. Lepas tu, lepas kita menaja, kita mengajar semula. Bila kita mengajar semula, barulah kita akan dapat leader yang macam kita. Okay? Duplicable. Simple kan? Forever simple kan? Okay, lepas tu profitable. Membina hubungan win-win dia kata. Dah lah profitable. Kan? Menguntungkan antara semua kumpulan sendiri dan yang lain. Lepas tu dia suruh kita fun-fun pula. Azan nak share. Orang yang suka fun-fun ni, kita ni hidup kan untuk bergembira kan. Orang yang gembira ni adalah orang-orang yang kreatif. You can do so much better. Cakap orang tengok cik ini. Okay. So macam mana kita nak rasa dalam 9 nilai ni, dalam forever ni, kita ada rasa macam fun sangat. Okay. Kita buat apa-apa, kita rasa fun sangat. Sebab tu tengok siapa tu, kita ni Sifu, Hamizah Hamdan kan. Dia sendiri mengaku diri dia adalah pakar senyumkan manusia. Kau ada jumpa tak orang mengaku diri dia jadi pakar senyumkan manusia? Kak Azhar pun dah terikut dia dah. Ikut pakar senyumkan manusia. Korang pun semua boleh tulis dah, pakar senyumkan manusia. Dekat situlah sebabnya dalam forever ni kita akan rasa fun. Siapa yang buat business forever ni dia nangis. Siapa yang buat business forever ni dia menangis. Ni Kak Azhar nak tengok. Nak tengok muka orang yang menangis tu? Ya ke nangis? Ada tak orang yang menangis? Tak terjawab lah Kak Azhar. Oi, tidur ke? Nampak Anissa dah sampai tahap saya menangis gembira. Memanglah ada orang menangis tu lah Kak Azhar nak cakap tu. Itu sebabnya kan bila dah dapat bina 5 line 5 leader ni tadi, okey, barulah Kak Azhar menangis. Barulah Kak Azhar menangis. Sebab apa? Menangis. Terdapat tiba-tiba pergi Phoenix. Terdapat tiba-tiba Kak Azhar dapat pergi Sydney. Terdapat tiba-tiba Kak Azhar ada 2 kereta. Semuanya daripada forever. Kan? Betul. Awal-awal je menangis Kak Azhar sebab tak cukup ilmu nak jawab. Sekarang dah tak nangis dah. Betul. Betul. Belum menangis lagi. Fikri. Buruk kalau kau menangis Fikri. Keluarkan kejantanan tu. Jangan bagi orang, jangan kita menangis di hadapan orang kerana simpati. Kita adalah seorang yang profesional. Siapa yang join Forever Living, dia adalah jutawan. Jutawan yang sangat profesional. Sebab apa? Sebab kita dah ada 170 buah negara ni. Kita ada kilang sendiri. Kita kena bangga dengan diri kita. Kita kena bangga dengan diri kita. Kita bukan menagih simpati dengan orang yang kau masuklah forever, kau buatlah forever. Bukan. Okay? Professional. Kerja kita sharing. That's why dia tak ajak kita menjual. Kalau kita menjual, kita menagih simpati orang. Tapi sekarang ni dia ajak kita jadi usahawan. Jumpa orang secara profesional. Okay, jom. Kau nak join, Alhamdulillah pintu terbuka. Kau tak nak join, tak apa. Kau tengok aku dulu. Nanti aku dah bawa duit, bawa kereta besar depan kau join lah. Macam tu. Masa tu belum terlambat lagi. Tak apa, cakap dengan dia. Okay. That's why dalam forever dia cakap apa? Insentif tu mesti nombor 1. PIN tu adalah pangkat. PIN dan pangkat tu nombor 2. Belum pernah lagi kan dalam kita punya belajar Al-Ujab Circle, sifu-sifu kita, CBM kita ajar kejar pangkat. Ada tak dengar? Tak ada. Tapi kita ada buat kelas lagi untuk insentif. Fahamkan betul-betul insentif.
Siapa yang nak pergi Cancun? Siapa yang ada tulis dekat dalam dia punya group? Saya tahu Kak Zah dalam group semua kena tulis siapa yang nak pergi Cancun, orang tu lah yang akan dapat special coaching daripada dia punya Sifu. Siapa? Dah tulis belum? Saya nak pergi Cancun. Siapa yang rasa memang dia boleh pergi? Kita apa yang kita fikirkan? Kita dah nampak dah Cancun tu. Wow, video dia tengok, wow, meletup-letup ke bum kan. Tak apa, tulis je. Aku nak. Dapat special coach tu kan. Kan senang. Kan nak dapat ilmu. Okay. Alright, boleh? Sampai sini boleh? Jadi, jangan sibuk nak kejar soaring manager lah. Lepas tu solid manager lah. Bukan tak boleh kejar, boleh. Tapi dalam forever kita kejar duit dulu, insentif dulu. Baru benda tu akan datang dengan sendirinya. Alright. Next, yang ke-6. Yang ke-6 dia kata apa? Mendidik orang baru dia kata. Mendidik orang baru ni Kak Azhar nak buat ibarat macam ni. Kita ni kalau darah kita kan, dia sekelip tu berapa hari? Dia bertukar tu berapa hari? Kalau orang perempuan sampai masa dia akan period. Macam tu. Kan? Tapi badan manusia ni 120 hari kita mesti ada apa dipanggil darah baru 120 hari darah baru. Macam tu juga kita bila kita mendidik orang baru. That's why kenapa kita mesti kena ada 5 line 5 leader supaya kita sentiasa ada orang baru. Nampak tak? Kita tak boleh hadap yang seorang tu aja dalam line kita. Kita tak boleh hadap ada 30 orang pula. 20 orang, 10 orang tu kita follow dia. Tak boleh. Kita kena sentiasa ada orang baru. Lepas tu dia kata Rukis mendidik orang baru. Boleh? Boleh ke boleh? Siapa yang tak pernah tulis dekat chat ni? Belajar tulis kat chat. Angkat tangan, belajar tulis kat chat. Boleh faham kat sini mendidik orang baru. Jangan hadap ada 1 atau 2 orang fighter. Sebab manusia ni dia punya akan turun naik kan. Emosi dia turun naik. Macam tu. Okey, bagus. Irahaya. Ni baru pertama kali dengar nama Irahaya. Okey, lepas tu yang ke-7 mendidik pemimpin. Ni tadi Kak Azhar cakap leader create leader, nampak tak? Inilah rezeki yang Allah bagi kepada grup Al-Ujab. Bila Sifu Hamizah, nampak tak Sifu Hamizah tu macam mana cara dia bergambar tu? Cuba tengok. Tak cukup besar ke Kak Azhar punya ni? Tak boleh. Dia tak keluar. Nampak tak? Wah, nampak sangat dia mendepang dada. Lega dia kata, aku dapat bawa berapa orang ambil cek sama-sama dengan aku. Nampak tak? Kepuasan. Bila apa? Bila dia dapat mendidik leader. Macam si Ibu Lila tadi kan. Yang dia dengan Kak Zah kan. Dia dapat didik Kak Zah. Macam tu. Rasa satu kepuasan. Sebab itu kan, kalau dengar cerita daripada si Ibu Miza, dia kata apa? Si Ibu Miza dia kata tahun berapa dia kata dia pergi jadi CBM seorang-seorang. Pergi seorang-seorang dia kata. Dia tak tahu macam mana cara, dia tak dapat lagi formula macam mana cara dia nak bawa downline dia ni pergi sama-sama CBM dengan dia. Tapi bila dia dapat pegang 9333 ni, nampak tak luar biasanya, dia terus naik berdezum. Okey, dalam tahun yang sama dia terus boleh bawa ni muka-muka orangnya kat dalam gambar ni. Nampak tak? So bulan ni insya-Allah seorang lagi dalam Al-Ujab Circle akan jadi CBM. Saya tak pasti seorang ataupun 2 orang. Akan jadi CBM juga. Jeng, kita tunggu siapakah manusia ajaib itu. Okey? Okey, jadi mesti kena faham betul-betul dia punya konsep dia. Bila kita sibuk dengan produk, bila kita sibuk asyik hari-hari buat demo, kita akan dapat user. Okey, lepas tu bila kita hadam betul GEP, berapa hari GEP kita kena hadam? Kena faham, kena hafal berapa hari? Nyari yang puasa suara aku Berapa hari kita kena hadam? 7 hari, 7 ke 14 hari.
Okay, hafal GEP, kita akan dapat VIP. Okay. Meeting. Meeting leader. Bawa masuk meeting, kita ajak kita punya downline masuk meeting, kita akan dapat leader. Sebab dia akan tiru sebiji apa yang dia belajar. Itu pentingnya masuk meeting. Okay, leverage. Senang kan Forever ni? Kau tak kerti cakap, ya aku belum pandai cakap tau. Aku ni dah 2 bulan dah masuk Forever, aku belum pandai cakap lagi. Apa kata malam ni kita ada kelas, kau dengar je apa sifat aku cakap. Nanti kau cerita dengan aku balik, mungkin aku ni tak berapa faham sangat. Kan, minta tolong pun boleh. Bila dah dapat jadi macam ni, ambil CPM apa semua ni, barulah jadi legend. Tapi legend ni maksud dia, dia dah boleh jadi macam si Fumiza lah. Dah boleh jadi speaker international kan. Kak Azhar kalau dapat jadi speaker international, Kak Azhar nak suruh korang kat sini tolong translate kan dalam bahasa orang putih. Siapa nak? Siapa nak Kak Azhar nak pergi cakap dengan Datuk Desmond? Datuk Desmond, saya nak bercakap dekat Jepun lah. Kan? Apa ada orang tukang translate untuk saya? Sifu Datuk Desmond tu, best tau. Sangat-sangat membantu. Okey, ni tengok ni, apa orang kaya ni cakap. Ni, dia kata apa? If you do something and it's turned out pretty good, then you should go to something else wonderful. Not dwell on it for too long. Just figure out what's next. Kan? Jangan hidup dalam keadaan selesa sampai situ je lah maksudnya kan. Dia kata terus dan terus lagi. Macam tu. Ya, Zurina, saya. Okay. Yang ke-8. Aim higher. Jika anda berasa selamat, maka anda akan jatuh pada zon selesa dan bahaya. Serangan yang berterusan adalah pertahanan yang baik. Jadi cara dia, bila kita buat aim higher, selalunya dalam grup kita ni, Al-Ujab, yang saya tahu Kak Zah lah, semua orang memang sifu-sifu dia akan bagi target. Okay, aim higher. Berapa aim higher korang? Apa goal setting korang kan? Betul tak? Okay, lepas tu dia akan buat apa? Dia akan bagi reward. Lepas tu dia ada buat PK. Kalau group manager dia ada buat PK lah. PK tu tahu tak apa? Penalty kick. Kurang 15 hari bulan, lebih 15 hari bulan, kau kena mengaku je lah kan. Memang tak dapat lah hadiah ke apa ke. Tu dalam PK untuk manager team ataupun group 5cc. Ni Kak Zah buat dalam group 5cc Kak Zah. Okay, Alhamdulillah banyak improvement. Macam tu. Jadi reward lah pada kita punya downline kan. Dia dah aim higher dah. Tu nilai-nilai dalam 9 tadi tu. Okay. Yang ke-9 habis dah. Okay. Nilai ke-9, rekod untuk dipecahkan, pelan pokok tua bersedia untuk banyak pasaran menunggu anda. Okay, yang ini dia nak bagi tahu. Okay, kalau korang macam Kak Azhar beritahu tadi lah, kalau ada peluang untuk Kak Azhar bercakap di pentas dunia besok kan, international, kita pecahkanlah rekod kita kan, jangan simpan. Jangan cakap kita semua tak tahu, kita tahu je lah. Saya tahu. Kita adalah translator, kita adalah banyak cara, betul tak? Jadi bila korang ni dah jadi jago kampung, janganlah selamanya duduk di kampung. Keluarlah sebab kita ni global, international. Gunakan teknologi online dan offline yang kita dapat daripada grup Al-Ujab. Semua orang dah dapat kan grup Al-Ujab. Apa ni skill dalam grup Al-Ujab kan? Tanam bom kan. Kau jangan tanam bom meletup sendiri. Tanam bom betul-betul meletup, bagi letup. Okay? Alright. Boleh ke boleh? Dah faham belum? 9 aja cerita sampai 9 macam gini lah. Siapa yang betul-betul faham ni apa yang Kak Zah cakap ni? Siapa yang betul-betul faham? Okay, siapa yang dah sampai manager, jangan rasa sampai manager dah lega dah. Tu maksud dia dekat sini. Kita mesti pegang sampai EJLT. Kita mesti sampai JLT. Setaraf dengan Sifu Hamiza. Kan? Setaraf dengan Yuslida. JLT Yuslida. Macam tu. Jadi jago dunia. So gunakan apa peluang dalam Al-Ujab Circle. Okay, Alhamdulillah. Alright, so dah tengok balik
9 ni tadi? Mak ni kau tidur ke apa? Bagus Fikri, bawa generasi. Tu generasi yang bagus tu sebab rekod untuk dipecahkan pelan pokok tuah tadi, kita akan pastikan generasi kita pun akan dapat apa kelebihan-kelebihan dalam forever. Okay? Boleh? Malia Mangkut boleh? Boleh. Cepat pula habis ni. Kak Zai ingat sampai pukul 4 lebih, 4.30. Okey, 9 saja tadi cerita dia. Buka balik semula yang 9 Kak Zah suruh lukis tadi tu. Okey, yang Kak Zah suruh lukis tadi tu, apa yang ditekankan dekat situ? Kenapa mesti perlu tahu sistem? Okey, 9 tadi apa? Forever, selama-lamanya. Ni Kak Zah ulang balik ni. Checklist balik semula. Apa yang korang dapat? Okey. Lepas tu kat dalam tu ada apa? Yakin dan setia. Yakin dan setia. Yang kedua, disiplin dan kesabaran. Alright. Lepas tu semangat, tak boleh kalah. Sistem yang mudah dan sedang diduplikasi. Insentif, mesti kejar insentif yang pertama. PIN atau pangkat yang kedua. Membangunkan atau membina orang baru. Sentiasa ada rekrutmen. Hari ni siapa yang dah buat rekrutmen? Berapa orang dapat? Siapa yang dah buat rekrutmen? Jangan dah beranak, tinggal pula. Okay, lepas tu pembangunan pemimpin. Yang ketujuh. Yang ke-8 ke arah matlamat yang lebih tinggi. Yang ke-9 rekod untuk dipecahkan. Okay, boleh? Faham ke faham? Aduh, hai. Kita mesti bermula dengan 9. Lepas ni kita bermula dengan 3 pula Okay. Okay, siapa yang nak bertanya boleh silakan. Kak Zah bagi 2 minit aja. Lepas tu kita nak bagi pada si Fumiza lah. Si Fumiza ni ngantuk ke dengar aku cerita? Boleh mute, boleh unmute tak? Kenapa Kak Zah tak ni? Jangan jadikan mana si Fumiza punya nama je. Ada nak tanya boleh? Ni Kak Zah bagi siapa yang nak tanya boleh tanya. Pasal 9 saja. Tanya pasal 9 saja. Forever. Yang dah buat nombor 9 tadi boleh tampal dekat ni. Okey, si Fumiza dah jadi host Alright. Jadi kakak balik co-host Sifu. Sebab nak minta ni bagi dia orang unmute. Rasa dia orang tak boleh unmute kot. So Kak Zah punya ni tak boleh laptop. Okay, dah. Dah. Okay, siapa yang nak bercakap silakan. Cepat 2 minit je. Cerita pasal 9 ni je. Siapa yang belum faham pasal 9 ni saja. Yakin dan setia, disiplin dan sabar. Semangat tak boleh kalah. Kak Zah cerita satu-satu tadi. Macam mana? Ya. Siapa? Zurin Okay, Zurin. Okay, silakan. Saya nak tanya tentang disiplin dengan kesabaran tu. Okay. Macam mana kita nak terapkan disiplin dengan kesabaran ni dalam buat bisnes ni? Sebab Zurin rasa nilai yang ni pada Zurin agak susah. Bukan susah. Yang boleh di-share. Belum senang. Belum senang. Okay, disiplin
Okey. Zurin dah baca buku 1 juta bukan wang? Dah, tapi belum sampai dekat yang muka surat 70 ni lah. Oh, belum sampai. Okey. Sekarang cuba Zurin buka muka surat 72. Okey, cuba baca. Dalam buku ni best. Cuma dia ada cerita dah. Okey, macam mana kita nak terap, dah lama beli buku 1 juta bukan wang tapi belum dapat. Okey, tak apa Kak Zah. Jika mereka berjaya mencapai matlamat secara automatik, kenaikan pangkat akan diperolehi. Inilah yang diterapkan dalam nilai 5. Itu tadi apa? Nilai 2 Kak Zah dah pergi nilai ni lah. Okey, dia kata nilai 2, dia kata menitik beratkan disiplin dan kesabaran, iaitu mengikut semua peraturan dan menunjukkan usaha yang tinggi. Dalam peringkat ini, mereka tak boleh mengaku kalah dengan mudah. Malah harus berpegang teguh kepada impian dan jati diri serta sanggup menghadapi segala kesukaran dengan semangat yang membara. Jadi kat sini dia nak cakap, kalau kau ada big Y kau besarkan big Y tu. Dia cakap kat sini. Maksudnya, mesti berpegang teguh kepada impian dan jati diri. Nak adakan disiplin dalam bisnes kita ni. Okey, kita tengok balik kenapa kita duduk dekat dalam forever ni. Kenapa? Mesti ada sebab. Dan macam mana kita nak mulakan bila daripada disiplin tu, kita nak bersabar sangat. Betul, itu sebab Kak Zah cakap tadi kan, awal-awal tadi kan. Orang yang nak bersabar ni, bukan calang-calang orang tau yang boleh bersabar, yang boleh meneruskan bisnes. Sebab itu ramai yang jadi katak. Kan, ramai jadi katak. Dia nak kerja yang mudah. Dia tak nak kerja yang peningkat kepala dia tak nak. Dia nak, bila dia buat, dia dapat duit cepat. Dia boleh senang-senang. Dia boleh tindas orang lain. Kau buat untuk aku. Macam tu. So nak cipta nilai, nak cipta disiplin tu, okey? Kena ikut balik tadi, kata siapa? John D tadi tu, dia disiplin hari-hari, dia tengok dia punya daily data. Kita tengok balik kita punya sisi. Lepas tu kita tengok setiap hari kita adakan kita masuk kelas. Lepas tu kita adakan coaching dengan anak-anak didik kita. Kita bukan untuk, sebenarnya kita buat coaching, contoh macam sekarang ni kan, si Fumiza kata okey setiap hari Ahad kita ada AUCD. Sebenarnya bukan tujuan sangat untuk memberi pada korang. Tapi sebenarnya bila kita sebagai CBM bagi kepada korang ni, okey, satunya menimbulkan disiplin kepada kita sebagai CBM. Okey, supaya kita punya big Y tu kita nampak, dia remind balik pada diri kita. Oh, aku ni sebenarnya ada anak didik yang aku kena bantu. Itu disiplin lah. Kan? Itu disiplin lah. Dia suruh kita, dia nak kita ni remind balik. Hello, kau jangan selesa sangat ni dah jadi CBM. Bila kau cakap kat orang tu, ingat balik lah. Sebenarnya untuk kau sebenarnya. CBM berterusan lah setiap tahun. Kan? Bila macam tadi, bila Kak Azhar cakap tadi dengan korang apa? Kena sabar masa nak memimpin orang lain. Kan? Dekat nombor berapa tadi? 5 line 5 leader tadi tu? 5 line 5 leader tadi tu. Dekat nombor berapa? Membina orang baru. Macam mana kita nak transform diri kita kepada orang baru. Itu memerlukan kesabaran lah tu. Kan? Sebab dalam masa kita nak mendidik tu, sebenarnya dia didik kita ni supaya kita lebih sabar. Aku dulu pun masa nak join forever pun macam ni juga. Sifat aku macam ni juga. Hilang juga sabar aku dengan budak ni kan. Aku cakap A, dia buat B. Aku suruh masuk kelas, dia buat kelas. So sebenarnya benda tu untuk diri kita. Bila kita istiqamah, kita cakap pada diri kita, aku remind dia sebenarnya untuk diri aku. Aku coaching dia sebenarnya untuk diri aku. So kita akan terus berdisiplin. Kita akan terus bersabar dengan apa yang kita hadap. Ingat balik. Sebab kita tidak boleh merubah orang lain.
kita tak boleh merubah orang lain. Jadi kesabaran tu, peringatan-peringatan yang Kak Zah sebut ni, 9 nilai ni sebenarnya untuk diri kita. Kita ingat balik pada diri kita. Oh, aku kena yakin dan setia. Aku ni sebenarnya kena yakin dan setia. Barulah timbulnya disiplin. Aku akan disiplin diri aku. Aku akan bersabar dengan diri aku. Gitu. Okey. Boleh Zurin? Dah nampak dah kat situ? Sabarnya Zurin. Okey. Siful Miza ada nak tambah? Ya, Miza tambah. Okey, boleh. Ya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Waalaikumsalam. Adakah anda masih berada di hadapan laptop masing-masing? Depan handphone. Depan handphone, Alhamdulillah. Okay, so nilai yang CBM Zurin tanya tadi, nilai kedua, disiplin dan sabar. Macam mana kita nak pastikan diri kita ni sentiasa berdisiplin? Orang yang disiplin ni biasanya adalah orang yang dia tahu apa yang dia nak. Kak Zurin nak apa? Kak kan ni? Nak apa? Adik Zurin nak apa? Buat forever ni nak apa sebenarnya? Big Y. Nak bebas nak bebas masa, nak duit, nak tolong orang, nak bantu mak bapak, macam tu. Dia kena ada specific reason. Yang ni bukan big Y. Dia kena ada specific reason. Contoh macam Kak Miza dulu. Kalau aku tak buat forever betul-betul sekarang, aku nanti kena kerja balik. Aku kena ada income at least 5,000 untuk pastikan aku tak payah nak kerja balik. Jadi dah itu, ini adalah big Y yang very very clear. Yang Zurin cakap tu itu bukan big Y, itu angan-angan. Semua orang boleh cakap nak bebas masa, nak bebas, nak banyak masa, nak banyak duit. Tapi untuk apa? Ada orang dia nak banyak masa tu for reason yang dia pun tak tahu. Sebab itu kan ramai orang berangan je. Angan teh ayam. Berangan. Ramai orang berangan je. Dia kata dia kalau dia ada duit dia nak buat tahfiz lah. Kalau dia ada duit dia nak sedekah banyak-banyak lah. Tapi sedekah banyak-banyak dan buat tahfiz tu itu bukan kepentingan untuk dia. Kalau dia tak buat tahfiz dia masih boleh hidup lagi. That's why orang yang impian je nak buat tahfiz tak berjaya pun lagi sampai sekarang. Faham tak? Apa big Y? Contoh macam Fikri kan, kalau aku tak buat betul-betul forever ni, aku akan kerja sampai bila aku pun tak tahu. Dengan gaji aku yang tak seberapa ni, berapa lama lagi aku nak ambil masa untuk bahagikan anak aku, bini aku, kan? Hari-hari aku pergi kerja. Dengan tak pernah bawa family pergi cuti lagi. Ini big Y. Ada orang big Y dia nak bawa family cuti-cuti, tapi ada orang dia tak nak pun bawa family dia pergi cuti. Jadi setiap orang dia kena ada big Y dia sendiri. Macam Kak Miza punya hubungan dengan family memang sangat-sangat rapat. Jadi Kak Miza berimpian nak bagi bila jumpa makcik nak bagi banyak gini, nak bagi macam itu impian Kak Miza. Ada orang dia tak suka pun dengan family dia sebab apa? Mungkin dia punya saudara mara dia tu menyusahkan dia ke apa kan, menipu ke, menyusahkan mak bapak dia, jadi dia tak suka dekat saudara mara dia. That's why setiap orang dia kena ada big Y dia. Apa yang kau nak dekat forever ni? Buat forever sungguh-sungguh ni nak apa? Zurin nak apa? Cuba bagi tahu secara lebih detail. Nak apa? Dan Mungkin okey, teruskan. mungkin yang macam Kak Miza cakap tadi, Zurin bagi tu adalah impian. Mungkin kat situ juga ada salah dekat Zurin sebab Zurin mungkin tak dapat bezakan mana impian mana big Y. Okay. Jadi big Y ni adalah benda yang kita nak. Aku nak, bukan orang lain, bukan suami aku, bukan mak aku, bukan orang lain. Kita nak. Nak apa sebenarnya? Cuba tanya aku nak apa sekarang ni yang terdesak sangat-sangat. Kalau benda tu tak boleh cakap, kena PM tepi. Sebab dia ada juga impian orang yang tak boleh cakap. Contohnya apa impian yang tak boleh cakap? Ni contoh impian yang tak boleh cakap dengan semua orang. Ni contoh tau, ni bukan impian Zurin. Ini contoh. Kak Miza pernah jumpa orang macam ni. Impian dia adalah ada beberapa impian. Kak Miza bagi contoh beberapa impian manusia yang pernah berimpian, yang pernah share Kak Miza. Okey, impian dia, aku nak duit banyak-banyak. Aku nak duit at least RM5,000. Sebab apa? Sebab sekarang ni aku duduk menumpang dekat rumah mak mertua aku. Mak mertua aku ni mulut longkang. Adik ipar aku pun mulut longkang. Aku tak tahan dah. Ini Kak Miza pernah hadap orang yang ada impian macam ini. Macam, okey. Yang ni impian, yang ni lain kes. Yang satu kes lagi, aku kena buat forever betul-betul sebab aku punya gaji pun dah minus, dah tak boleh nak bayar aku punya hutang. Kan? Dan setiap bulan hutang along
Setiap bulan aku nak bayar RM700. Aku dah tak ada cara lain dah. Aku dah tak boleh pinjam bank, aku dah tak boleh pinjam saudara mara sebab saudara mara aku semua dah blacklist aku. Jadi aku terpaksa buat forever sebab aku nak bayar hutang along. Kalau aku tak bayar hutang along, habis aku. Family aku semua habis. Nampak tak? Dia punya terdesak dia. Jadi sebenarnya kenapa ada orang dia buat betul-betul dengan kenapa ada orang dia buat tak berapa nak fokus sangat sebab big why dia tak ada. Tak ada sebab pun dia nak buat forever ni. Kalau tak buat forever betul-betul pun masih boleh makan, suami masih boleh bagi makan, bil bayar kereta, bayar rumah masih boleh lagi. Macam tu. Faham tak? Korang faham tak? Jadi kena cipta impian tu. Impian yang tak boleh capai dekat tempat lain. Kalau macam impian tu contoh aku nak beli gelang lah. Aku nak beli gelang harga RM3,000. Kita buat bisnes macam-macam kita campur bisnes roti, bisnes asam, bisnes jamu, bisnes forever, campur bisnes yang tadi tahu. Jadi nak beli gelang RM3,000 tu teringin sangat nak beli gelang RM3,000 lah kan. Kan ada orang teringin nak beli gelang RM3,000 kan. Tiba-tiba dia buat bisnes, dia campur-campur dia dapat RM3,000. Jadi orang yang macam ni dia tak akan fokus buat forever. Dia campur-campur bisnes pun tak apa. That's why macam mana nak pergi dengan sangat-sangat laju dekat forever ni, kena kenal pasti apa big why sebenarnya. Apa yang kau nak sebenarnya kat forever ni. Dan benda yang kita nak tu dia tak boleh dicapai daripada tempat lain. Faham? Makin faham dah? Zurin makin faham? Ini persoalan big why ni Zurin and all. Nama dia punya perkataan sentence the big why simple je tapi memang ramai lagi orang belum faham. Dia rasa macam dia dah fight sangat dah. Dia dah rasa macam dia dah buat betul sangat dah. Tapi sebenarnya dia tak betul. So, kita akan betulkan sampailah betul. Jadi kalau macam leader tegur ke apa kan, it's okay. Kita happy-happy je. Oh salah punya aku ni ketawa macam tu. Aku salah ke? Okay, minta maaf lah Lepas tu kita buat lah. Okay. So, kalau Zurin rasa big why tu boleh share dekat sini, boleh share. Kalau tak boleh share nanti PM Kak Miza. Nanti Kak Miza tolong settlekan. Okay, so Kak Miza harap semua orang dalam sini ni ada 77 orang ni dia dah faham dah big why dia apa. Macam Kak Miza sekarang ni, Kak Miza dulu masa Kak Miza buat forever, big why Kak Miza, aku kena buat betul-betul. Kalau aku tak buat, aku kena kerja. Kalau Kak Miza kerja, boleh je Kak Miza kerja balik, dapatlah gaji Kak Miza balik semula, 6,000, 7,000 macam tu sebulan dulu kan. Tapi malu tau. Aku tak naklah kerja balik. Macam tu. Jadi Kak Miza buat pulun betul-betul forever ni, itu yang jadi. Okay, lepas dah jadi, lepas dah dapat apa yang Kak Miza nak. Kak Miza minta RM5,000, ya Allah, bagi aku RM5,000, aku tak nak kerja. Dah dapat RM5,000, senang je RM5,000, nak RM10,000 lah ya Allah. Minta RM10,000 pula. Nak apa masa tu? Nak bayar kad kredit husband, nak bayar amanah, ada amanah, banyak amanah Kak Miza dulu. Kan, kad kredit beribu-ibu. Nak bayar PT-PTN, kan, sikit-sikit impian kita tu tercapai. Okay, so bila sekarang ni amanah, hutang pun dah tak ada. Memang dah tak ada lah. Hutang-hutang tepi yang bad debt. Hutang buruk dah tak ada. Kak Miza dah tak ada hutang buruk dah. Hutang Kak Miza sekarang semua hutang yang good debt. Macam mana hutang good debt? Kak Miza ada rumah dekat Nusa Bayu. Harga rumah tu setengah juta. Kak Miza tak duduk rumah tu. Kak Miza sewakan. Jadi ada cash flow. Kak Miza dapat untung. Yang ini good debt. Tapi kalau rumah tu kita beli, kita duduk, itu bad debt. That's why rumah yang kita nak duduk, kita kena kena beli cash lah macam tu. Kan? Tapi dalam keadaan sekarang ni, kau ada duit ke nak beli cash rumah? Kereta untuk orang forever, kan? Walaupun kita tak beli cash, kita beli hutang, tapi dia consider as a good debt. Sebab apa? Sebab bila beli verifier, dia satu marketing tau. Tahu tak? Satu marketing. Jangan lagi Kak Miza nak beli Mustang. Kan? Berhutang juga dengan bank, tapi this is good debt. Sebab apa? Sebab kita gunakan kita punya vehicle tu, kenderaan tu untuk buat marketing. Faham tak? Jadi kena bezakan bad and good debt lah. Tapi nak bezakan good and bad debt ni, kalau duit pun tak ada, macam mana kau nak buat? Kan? Faham tak? Okay, ini disiplin. Okay, sebenarnya orang yang tak disiplin. Apa disiplin? Leader cakap kontak 5 orang setiap hari. Leader cakap post dekat FB. Kalau dekat FB pun dia tak post, dia tak disiplin lah. Kan? Benda yang senang kot. Post dekat FB. Buat marketing, buat iklan. Ajak orang beli produk, ajak orang join business. Benda ni tak buat, maksudnya dia tak ada disiplin. Okay, bila tak ada disiplin kita tahu dah. Big why dia memang tak ada. Jadi nak kena korek. Apa big why? Nak apa? Ada orang big why dia, nak bahagiakan mak dia. Siapa-siapa yang big why dia nak bahagiakan mak ayah dia,
Allahu Akbar. Ini sangat-sangat bagus. Tapi ada juga orang yang dia kata dia nak bahagiakan mak bapak dia, tapi sampai hari ni pun dia buat leceh-leceh. Kan? Macam umur mak bapak dia tu macam panjang je lagi. Padahal umur mak bapak dia dah 70 dah 80 dah. Dia terkedik-kedik buat kerja. Jangan main-main. Kan? Sayang mak, sayang apa macam tu? Dekat FB pun tak post lagi kau cakap kau sayang mak kau. Kau tak disiplin pun. Macam tu. Ramai orang cakap sayang mak dia kan. Post kat FB, ambil video mak bapak dia apalah. Apa yang dia buat untuk mak bapak dia? Saya dah doa Kak Miza, cukup ke doa? Besok anak kau nak bagi doa je kat kau. Kan jadi dia macam ni tau. Disiplin equal to big Y. Okay, cari big Y. Kalau tak boleh juga cari, kena contact upline. Kalau upline tak reti nak congkilkan big Y, contact Kak Miza. Semua orang ada nombor telefon Kak Miza kan. Walaupun ku cucu cicit lah Kak Miza, walaupun Kak Miza tak dapat royalty daripada kau, tak apa. Kak Miza okey je, contact je Kak Miza. Okay, nanti siap lah upline kau aku basuh. Matilah nak. Okay, so big Y. Kena cari big Y Okay, sabar. Tadi Zurin tanya disiplin and sabar kan. Okay, sabar ni kita kena tanya balik. Kalau kita ni tak sabar, kita nak marah. Kenapa kau nak marah? Kenapa kau nak marah? Biasanya dia macam ni Kak Miza bercakap ni bukannya Kak Miza sabar sangat. Tapi Kak Miza ni dah diuji tahap kesabaran yang entah berapa kali aku pun tak tahulah. Dah tak boleh dikira berapa kali orang menguji kesabaran aku ni. Lalas kan kita senyum je lah. Apalah perangai macam ni pun ada. Kan? Kan kalau nak doakan nak doakan meninggal kan tak patut pula. Kalau dulu aku marah, kau meninggal je lah. Kak Miza bukannya baik sangat. Aku pun ada hati dan perasaan juga kan. Tapi kita tak adalah cakap depan-depan dia, kau buat macam ni, meninggal je lah. Tak adalah kan. Tapi kalau ikutkan hati nak je cakap, menyusahkan orang je, meninggal lah. Tapi dia macam ni. Sabar dalam konteks kalau kita nak marah, kita kena tanya, kenapa aku nak kena marah? Sabar dalam konteks berusaha, kenapa aku nak kena give up? Kenapa nak give up? Kan, jadi sabar ni dia ada macam-macam perkara lah. Sabar terhadap suami, asyik dimancing je kan. Kau asyik dengan hobi kau mancing. Aku ni, hati aku ni kau tak pernah pun nak bawa aku pergi dinner ke, candlelight dinner ke. Ada siapa-siapa yang mancing sini. Sebab tu Kak Miza dengan suami Kak Miza, hobi kita orang sama. Supaya bila dia pergi mancing aku ada juga. Jadi aku tak ada rasa kesunyian. Bila dia pergi ride, aku pun ride juga. Ingat aku tak reti ride motor. Scrambler pun boleh bawa. Kan? Macam tu. Dah bertilah terasa tilah. Okay, jadi itulah Kak Miza pun tak ada niat nak merasakan sesiapa. Jadi Kak Miza cakap ni general je. Okay. So apa lagi? Bila bercakap pasal sabar ni kan. Jadi kita kena ada orang cakap ilmu lah untuk untuk bersabar tu. Okay. So sabar, jangan kenapa kita nak kena give up. Kalau kita rasa macam sudahlah pernah aku buat tak jadi. Okay, tak boleh. Bukan setakat dekat Forever sahaja, dekat mana-mana bisnes pun kan, bisnes Shakely ke Herbalife ke, nak jadi dropshipper ke, stokis kepada ejen-ejen stokis kepada founder-founder produk ke, rule dia nak berjaya sabar. Tak sabar dekat mana-mana pun kau pergi, memang begitulah kejadian dia. Tukar, buat bisnes campur, tak kaya-kaya. Sebab apa? Sebab kau tak sabar. Okay, jadi setiap kali rasa macam nak down je kan, kenapa aku nak kena give up? Kenapa aku nak kena berhenti? Especially buat Forever. Tak ada sebab pun kenapa kau nak berhenti buat Forever. Kan? Kita tak paksa pun kau buat Forever. Tak paksa. Tak ada siapa yang paksa-paksa. Husband saya pun dah happy-happy dah sekarang. Dah mancing balik. Balik sebab hidup makin happy. Macam tu. Okay. So, kita kena tahulah. Kita kena tahu kenapa. Kalau kita nak give up, kenapa nak give up? Kalau kita nak marah, kenapa aku nak kena marah? Okay. Dan dengar sini baik-baik ini konsep alam dan manusia. Setiap manusia ni dijadikan ke atas muka bumi, dia ada peranan-peranan tertentu. Ada orang, dia punya peranan dia, watak dia adalah memang dia ni jenis menyusahkan orang. Kau pernah tak jumpa orang? Watak dia menyusahkan orang. Dia memang ada watak menyusahkan orang, watak yang asyik nak tolong orang je. Kita ada jumpa kawan yang macam
dia ni macam lilin. Ada jenis kawan kita yang macam lilin tau. Orang buat apa kat dia pun dia tak apalah, sabar, Allah ada. Sabar betul kan? Tak boleh juga. Dia sabar tu kena bertempat, bukan sabar yang kita nganga je, tak boleh macam tu. Okey, jadi kan manusia jadikan kata muka bumi Allah ni dia dengan berbagai-bagai watak, dan kita kena memainkan watak kita yang paling baik, paling terbaik, paling mantap, paling awesome. Kita kan, contoh kita sebagai suami, suami bila masa aku jadi suami, kita sebagai isteri. Ini dah macam kita sebagai isteri kan, perempuan sebagai isteri kan, jadi kita kena jadi isteri yang terbaik. Macam mana jadi isteri terbaik? Kita cakap baik-baik dengan suami kita kan, kita layan dia baik-baik, cakap baik-baik dengan dia kan, wangi-wangi ke apa macam tu, jadi isteri yang terbaik. Jadi kita juga kena jadi ibu yang terbaik, jadi anak yang terbaik. Tapi kalau suami kita tak nak jadi suami yang terbaik, itu bukan isu kita, itu bukan tanggungjawab kita, itu kau punya pasal lah. Macam tu tau. Jadi kerja kita doa je. Manusia lain bukan kerja kita tau. Selagi kita boleh cakap, baik-baik kita cakap. Tapi tugas membetulkan manusia ni bukan kita. Allah yang punya kuasa. Ada orang, itu yang kita kena faham. Ada orang tu watak dia memang suami tak guna. Faham tak? Faham. Jadi kalau kau dapat suami tak guna, kau sabar, kau tunggu, tak betul lah. Dia ada dia punya prosedur. Setiap kita sebagai orang Islam, orang yang bukan Islam pun ada juga dia punya cara hidup tau. Apatah lagi orang Islam. Kan orang Islam kita ada cara hidup dah. Dengan hadis, dengan dalam Al-Quran, kita dah ada cara hidup dah. Nak happy senang sangat-sangat. Kita yang tak reti. Kau yang tak reti. Kan? Jadi bab disiplin, bab sabar ni dia berbalik kepada diri kita. Dan kita kena yakin tau. Kita kena yakin orang sabar mesti menang. Okey, kalau kita menghadap orang yang banyak cekadak, dia cakap dia je yang betul, kan? Dia je yang perfect. Manusia macam ni, kalau kau pergi berlawan cakap dengan dia, kau penat. Yelah, kau yang betul, bye-bye. Gitu je. Faham tak? Okey, jadi dalam Business Forever ni, konteks sabar ni, satu, kita kena sabar tunggu result kita. Okey, kena percaya. Korang semua kena percaya cakap Kak Miza. Ni kena percaya ni. Apa yang korang kena percaya? Korang buat Forever, tunggu dekat Forever ni, keep sharing, mesti jutawan. Okey, yang ini memang telah dibuktikan. Kak Miza cepat, tapi Saiful the Great 7 tahun dekat supervisor. Kak Fidah 3 tahun dekat assistant manager. Nampak tak? Sabar je. Korang belum setahun pun. Belum 2 tahun pun berusaha kat Forever ni kan. Yang nak give up kenapa? Kenapa tak sabar? Jadi kena masuk kelas, kena tengok cerita-cerita orang. Dan perjuangan orang yang nak jadi jutawan ni, dia bukan simple punya perjuangan tau. Seriously. Okay, kena menangis. Kena rasa gembira. Tapi Kak Miza memang aku belasah gembira je. Kau buatlah apa kat aku pun alhamdulillah, aku rasa gembira je. Manusia macam ni pun ada, apalah. Itu je Kak Miza. Jangan kau macam orang tu, dia memang akan ada orang yang watak dia macam apa, dia menghina kita. Kalau dekat Bukit Wahar ni, ya Allah, berapa ramai orang hina Kak Miza ni. Hina keluarga Kak Miza ni, padahal aku tak kacau orang pun. Kita orang duduk kat Bukit Wahar, aku tak kacau orang. Kita orang buat hal kita sendiri tau. Pagi pergi kebun, orang belum pergi kebun, kita orang dah pergi kebun. Kita pergi ziarah saudara mara, kita pakai kereta besar-besar, kita pergi jalan sana sini. Itu pun orang tak suka. Biarlah. Faham tak? Jadi yang namanya perjuangan untuk berjaya ni, jadi jutawan ni, dia memang kelakar sikit jenis dia. Dia drama swasta tau. Jadi kena tahan. Jadi orang yang sampai dekat puncak tu hanya orang yang sabar. Kau tak sabar, kau tak boleh sampai kat puncak. Seriously. Nanti bila kau dah sampai kat puncak tu, baru kau nampak orang-orang yang duk mengatakan, oh patutlah dia duk mengata aku macam ini. Sebenarnya aku kena hadap yang macam ini. Sekarang ni, selagi korang tak rasa manisnya berjaya tu, kau tak nampak ujian tu Allah bagi sebab apa. Besok bila dah dapat income 20,000, 30,000 sebulan, 100,000 macam Kak Miza, baru kau nampak, baru kau tahu, baru kau faham. Ya Allah, patutlah dulu aku kena pergi pejabat agama, patutlah aku kena hadap ni, kena hadap tu. Sebab aku nak jadi macam ni. Sekarang ni, percaya cakap Kak Miza, korang tak faham kenapa Allah uji korang. Jadi apa yang korang kena percaya adalah setiap yang berlaku tu memang ada jalan cerita dia, ada benda yang kita akan guna tu nanti. Okey, jadi sabar. Nak menang memang kena sabar. Orang tak sabar dia takkan menang. Macam tu. Okey? Dah kenapa nangis Zurin? Kau berpeluh ke kau nangis? Kak Miza ketawa-ketawa ni. Tak ada, aku tak ada buat orang nangis pun.
Tapi kalau yang faham tu memang dia akan menangis lah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bila aku nak berjaya, ya Allah. Kesian bini aku, ya Allah. Ini semua Kak Miza dah hadap. Ya Allah, tengok muka anak malam-malam kan. Dah penat-penat kita buat kerja ni kan. Dah kemas rumah, dah masak, dah siapkan baju anak, pampers anak, nak pergi nursery kan. Tengok muka anak, ya Allah. Bila lah aku nak buat berhenti kerja, ya Allah. Bila aku nak berhenti kerja, ya Allah. Berapa tahun? 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19. 7 tahun. 7 tahun menghadap muka anak. Malam-malam nangis. Malam-malam nangis. Ya Allah, bila nak berhenti, ya Allah. Tengok muka mak bapak pula. Ya Allah, bapak aku call malam-malam. Aduh, hai. Okay, ni Kak Miza pesan untuk korang yang masih ada mak bapak lagi. Kau lambat, kau memang macam naas. Kau tergedik-gedik, tak disiplin, kau memang macam naas. Jadi, kau semangat sikit. Kita mungkin hidup lama lagi tapi mak bapak kita tak tahu bila. Cuba tengok muka mak bapak tu. Cuba tengok muka mak bapak tu. Kan? Ya Allah, hai. Jangan main-main kan. Jiran Kak Miza kanan kiri. Kanan kiri. Kiri ada lagi. Senyum Roni. Depan dah tak ada dua-dua. Masya Allah, hai, aku tengok kan. Allahu Akbar. Ni ada satu lagi impian tak tercapai lagi. Sempat ke tak sempat ni? Akulah Kak Miza lah. Korang? Kan? Cepat. Dah tak ada masa dah kita nak buang masa, nak fikirkan orang cakap apa. Kan? Dia tak suka lantak kau lah. Aku punya kerja nak bagi manfaat kat orang je. Kau tak nak, sudahlah. Okay? Faham tak? Zurin, are you okay? Semangat? Boleh sabar? Okay, dah boleh disiplin? Okay, disiplin apa yang paling penting sekali? Kontak 5 orang setiap hari, post buat marketing kat Facebook. Hari-hari kena buat. Okay, besok, dengar situ baik-baik Hari ni, korang buat selama 1 tahun, istiqomah setiap hari posting dekat Facebook. Tahun kedua nanti kau buat forever, orang cari korang. Percaya je Kak Miza. Kak Miza selalu ingatkan apa? Facebook kena up setiap hari. Google My Business dah buat belum? YouTube dah buat ke belum? Google SEO, Blogspot dah buat ke belum? Banyak kerja sebenarnya. Kalau korang hari ni tak terima prospek, korang ada banyak lagi tertinggal sebenarnya. Kan? Iwan awal ni tak sempat dah. Sebelum Kak Miza jumpa mak ayah dia meninggal sebelum dia buat forever lagi. Tapi tak apalah, kalau mak ayah dia meninggal, janganlah sampai kau meninggal pula. Tak berjaya juga. Faham tak? Faham. Kan? Mak bapak saya dah meninggal, Sifu saya dah tak ada DY. Selagi kau belum meninggal, kau kena buatlah pula. Bagilah wakaf kat mak bapak tu. Faham tak? Macam tu kan? Okay, insyaAllah. Iwan, mari kena kuat semangat sikit Iwan. InsyaAllah masa tu akan sampai. Nangis guling-guling kau masa kau CBM nanti. Okay Ya. Kak Miza kalau tak dapat cakap, Miza macam sembelit sikit. Okay. Dia kalau dah bagi kat dia, memang habis. Zizus lah korang. Ambil kau. Tapi best kan sebab ada orang sentiasa ingatkan kita. Terima kasih cakap lagi si Fumiza ni. Okay, so dah habis dah. Ada lagi nak tambah? Tak ada, dah pukul 4 lebih dah. Okay, cukuplah aku daripada leader. Apa dia? Soalan lagi tak? Soalan. Ada soalan ke? Ada nak bagi soalan lagi? Sebab Kak Zan nak bagi tahu 1% tu daripada kita. Satu lagi. 1% tu daripada kita, daripada leader. 99% tu daripada korang sendiri. So bertindak je lah terus. Jangan sampai kata si Fumiza tadi kau pula yang mati. Aduh, tak buat. Okay. So ada apa lagi tak nak tanya? Satu pesanan lagi untuk korang semua sekali. Okay, tak kisahlah korang Islam ke tak Islam ke kan. Konsep dia nak berjaya memang kita kena jadi sebaik-baik manusia. Dengan Tuhan kita memang kita kena patuh. Kan? Kak Miza nak bagi tahu korang sebenarnya AUCD ni sebelum ni kita buat waktu pagi. Pukul 10.30 pagi tau. Jadi ada bila kita buat pukul 10.30 pagi, ada grup-grup yang pergi church, dia tak boleh nak join AUCD masa tu. Jadi apa yang Kak Miza buat, Kak Miza tukar AUCD ni daripada pagi pergi kepada tengah hari pukul 2.30 petang. Okay, supaya geng-geng yang pergi church boleh pergi church. Kan?
Jadi yang Muslim pergilah masjid, buatlah baik-baik kan, sedekah, zakat lebih, semayangnya betulkan kan. Yang Kristian, yang Buddha, yang Hindu ke apa, buatlah betul-betul kan. Kau tak baik dengan Tuhan kau, lepas tu kau minta macam-macam, kau tak malu kena segan sikit masa tengah doa tu, ya Allah bagilah aku CBM. Lepas tu sedekah pun sikit, sedekah pun segan-segan, macam tak nak, macam kerikut sangat. Lepas tu kan minta CBM, minta GLT lagi teruk, minta GLT. Minta GLT. Lepas tu kan sembahyang sunat pun tak benar, sembahyang taubat pun tak benar, segan sikit. Okay, Kak Miza bercakap bukan sebab Kak Miza banyak sangat amalan, tidak. Kak Miza sebenarnya daripada orang yang ya Allah orang cakap apa, dah teruk dulu kan. Yang teruk lah, Kak Miza pun tak sanggup nak ceritakan tahap teruk macam mana, tapi Kak Miza bukan orang yang baik lah dulu. Tapi alhamdulillah kita ni selamat bukan sebab doa kita. Kak Miza yakin benda ni. Kalau kau doa satu je. Tapi doa adik kita, mak kita, ayah kita, kawan-kawan kita ni, keliling kita ni doakan kita tau. Tahu tak? Jadi bila kita berjaya, kita kena bagi balik dekat orang keliling kita ni. Macam tu. Kalau kita doa satu kali je. Tapi kalau jiran kita doa, ada 10 orang doa kat kita, dah 10 doa dah kita dapat. Faham tak? Jadi bila kita nampak orang, doakan orang. Macam tu kan. Nampak orang yang buang sampah ni kan. Kalau dulu aku maki-maki je. Siap betul, aku penat-penat sapu kau pergi buang sampah depan rumah aku lah kan. Dekat jalan kan. Kak Miza memang jaki betul orang buang sampah merata-rata. Dulu tak baik aku doa kat dia, maki-maki kan. Tapi sekarang dah pandai sikit kan. Doa yang baik-baik, muliakan dia, bahagiakan dia, tinggikan darjat dia, sekolahkan dia Allah. Macam tu. Okay. So kembali kepada Kak Azhar. Minggu depan kita dengan Kak Miza lah. Minggu depan kita dengan Cikgu Miza lagi ya. Simpan. Simpan. Kita belajar 3 pula. Okay, right. So sampai situ je dulu. Dah azan pun dah berkumandang dah sekarang ni. So selamatlah buat solat asar. Okay. So kita sudahi dengan tasbih kifarah dan surah wal as. Ada nyanyi ke? Nak nyanyi Boleh. Azan dah habis ke? Sekejap. Azan habis. Ayolah salah lah Fikri. Habis dah ke? Wahad dah habis? Belum. Kau duduk kat Wahad ke? Mana lagi? Dah pindah rumah dah? Ada dengar tadi. Azan Wahab kot. Wahab. Sini baru azan. Yang dekat Nanti mute tau. Yang baru azan tu mute. Okay, yang dah tak azan tu bolehlah ni nyanyi slow-slow sikit. Kita menang, kita juara. Oleh, kita menang, kita juara. Oleh, kita menang, kita Thank you Cikgu Miza, thank you Kak Azhar. Thank you. Terima kasih.